Yang berhormat Tuan Lim Kit Sian, Ipoh Timur. Tuan Yang Ketua, izinkan saya menjawab pertanyaan ini serentak bersama 3 pertanyaan yang lain, iaitu pertanyaan Yang Berhormat Kebangsaan bertarikh 13 Oktober 2010, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru bertarikh 20 Oktober 2010, serta pertanyaan Yang Berhormat Puchong pada 26 Oktober 2010, kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut ada kaitan. Tuan Yang Ketua, untuk makluman ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, 6 laporan polis telah dibuat terhadap suspek utama kes pembunuhan Datuk Susilawati Lawiyah, yang mana kesemuanya adalah berkaitan dengan kes penipuan. 6 laporan polis telah dibuat di Balai Polis Banting yang masing-masing bertarikh 19 Ogos 2005, 20 Oktober 2005, 20 Februari 2009, 18 Mac 2010, 13 September 2010 dan 14 September 2010. Daripada 6 laporan yang telah saya nyatakan itu, satu laporan polis bertarikh 19 Ogos 2005 yang dibuat oleh Rajintran anak lelaki Marimutu telah selesai disiasat dan kertas siasatan telah pun dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Kedua, satu laporan polis bertarikh 20 Oktober yang dibuat oleh Chin Lung Cheng telah selesai disiasat dan kes ini di dalam perbicaraan di mahkamah. Satu laporan polis bertarikh 20 Februari 2010 yang dibuat oleh Nagindran anak lelaki Arumugam telah ditutup berikutan tindakan pengadu menarik semula laporannya. Dan keempat, 3 lagi laporan polis bertarikh 18 Mac 2010, 13 September 2010 dan 14 September 2010 masih lagi di dalam siasatan pihak polis. Maka Tuan Yang Ketua, tidak timbul bahawa pihak polis tidak menjalankan siasatan ke atas laporan-laporan yang dibuat terhadap suspek. Tidak ada laporan orang hilang yang mengaitkan suspek sebelum ini. Cuma satu laporan sahaja yang dibuat oleh Alal Kadhan kasih adik kepada Muturaja yang dilaporkan pada 29 Mac 2010 di Balai Polis Klang mengenai kehilangan Muturaja. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana fakta kes menjurus kepada penipuan. Orang yang disyaki dalam kes ini bukan suspek utama kes Datuk Susilawati Lawiyah dan 3 yang lain. Laporan kehilangan Muturaja yang dikaitkan dengan suspek utama cuma dibuat pada 8 September 2010 oleh isterinya Usharani Sadrul Rahman, iaitu selepas kes Datuk Susilawati dan 3 yang lain telah pun terbongkar, termasuklah lain-lain kes yang didedahkan di media masa baru-baru ini. Tuan Yang Ketua, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, saya amat berkeyakinan bahawa pihak polis telah melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab, cekap dan profesional, dan tidak timbul isu keyakinan orang ramai terhadap polis di Raja Malaysia akan terjejas. Ipoh Timur. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan tambahan ialah kita memuji tindakan polis yang begitu cepat dan boleh nampaknya menyelesaikan kes pembunuhan beramai-ramai Susilawati dan 3 orang yang lain. Tapi jawapan yang Perdana Menteri nampaknya bercanggah dengan apa kenyataan yang ada dibuat oleh Inspektor Jeneral Polis sendiri, Tan Sri Ismail Omar, yang ada mengakui bahawa kalau tindakan ada banyak berkisar kepada persepsi yang nak diwujudkan. Ia boleh diwujudkan secara positif atau ianya boleh diwujudkan secara negatif. Dan dalam hal ini kita berkisar kepada kes-kes yang high profile, dan menjurus kepada kes high profile ini, perkara-perkara yang dibangkitkan sebelum ini, yang digembar-gemborkan dan diwujudkan satu persepsi yang tidak kena di luar, kita jawab di Dewan Yang Mulia ni. Bukan satu perkara yang nak digembar-gemborkan bila ianya menyentuh kepada institusi yang selama ini telah pun memastikan keselamatan kita semua, termasuk pihak pembangkang. Jadi benda-benda yang telah pun kita berjaya lakukan, jangan kita menidakkannya. Tetapi pada masa yang sama, perkara-perkara yang disensasikan 1-2 kes
Jangan itu menyebabkan keruntuhan institusi yang selama ini telah pun menyelamatkan dan memastikan keselamatan semua yang berada di dalam. 21 tu bukan persepsi. Sila Abang Krian. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Saya nak balik pada soalan asal Tan Sri Yang Pertua. Saya dan kita semua diberikan maklumat bahawa berdasarkan kepada laporan polis dan penyiasatan polis terhadap kes ini, kertas pendakwaan telah pun dikemukakan kepada Peguam Negara, dan kemudian Peguam Negara telah menghantar balik kertas siasatan tersebut untuk tindakan selanjutnya oleh pihak polis. Ini bermakna berlakunya beberapa lagi kekurangan-kekurangan untuk proses pendakwaan. Soalan tambahan saya tadi, Ketua, kalau laporan profesional DNA pun oleh Jabatan Kimia pun boleh didapati dalam mungkin paling cepat 1 hari, 2 hari atau 3 hari, tapi kita melihat laporan DNA pun masih tidak dikeluarkan. Jadi untuk kepentingan rakyat dalam negara kita, saya ingin tahu dalam Dewan Yang Mulia ini dan kita semua, berapa lamakah lagi agaknya dari segi kerja ataupun sikap profesional yang polis akan menyiapkan kertas siasatan dan kes ini dapat didakwa ke muka pengadilan untuk dibuktikan siapa yang bersalah. Terima kasih. Berapa lama lagi tu? Yang ke-22 lah. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kubang Krian. Dia ada 2 agensi yang terlibat dalam siasatan ini. Pertamanya pihak PDRM, pasukan siasatan, dan juga daripada pihak Peguam Negara. Kedua-dua pihak ini hari ini 24 jam sedang siasat dan memastikan bahawa ianya dapat dibawa secepat mungkin. Tak boleh saya laporkan ke Dewan ini hari ini, tetapi percayalah bahawa ianya tidak berkaitan dengan kes ini sahaja, tetapi ada perkara-perkara lain di dalam siasatan mereka yang telah menimbulkan syak wasangka yang memerlukan siasatan selanjutnya untuk kita memastikan bahawa semua yang terlibat dalam kes ini setakat mana yang kita mampu dibawa ke muka keadilan secepat mungkin. Terima kasih.